warga Rohingya mati ditikam rakat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang warga Rohingya ditemukan maut dengan kesan tikaman dipercayai dibunuh bekas rakan serumahnya. Saksi memberitahu sebelum kejadian dia terdengar bunyi bising dari rumah sewa yang terletak bersebelahan rumahnya. Beliau kemudian ternampak suspek memegang sebilah pisau yang berlumuran darah selepas keluar dari kebun jagung. Suspek yang kelihatan bingung kemudian berdiri di hadapan rumah cuba ditenangkan jiran-jirannya yang memintanya meletakkan pisau sebelum menghubungi polis. Menurut saksi lain, rumah sewa tersebut didiami kedua-duanya sejak 2012 sebelum mangsa berpindah. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan. Siasatan berkaitan motif pembunuhan masih dijalankan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka berjaya menumpaskan kegiatan penyeludupan rokok, arak dan beras import berjumlah 10.3 juta ringgit. Timbalan Ketua Pengarah JKDM Datuk Sazali Muhammad berkata, rampasan tersebut dari April hingga 2 Oktober lalu menerusi beberapa pemeriksaan di kawasan Semenanjung terutama di Pelabuhan Kelang. Katanya JKDM berjaya mematahkan 4 cubaan menyeludup rokok putih berjumlah 11,754,000 batang, 2 cubaan seludup 33,420 liter arak dan 1 cubaan seludup 11,940 kilogram beras import dalam tempoh 6 bulan menerusi risikan dilakukan pihaknya. Okey, kita percayalah kan bagi rokok-rokok ni kan, dia bergantung kepada kes-kes ni lah. Jadi macam kes yang kedua kata istilah saya, kebanyakannya datang daripada rokok tu asal datang daripada Vietnam. Jadi kita dapati bahawa sekarang ni dia banyak menggunakan laut yang di pantai timur. Dan daripada situ dia gunakan bubur kecil dan dibawa ke darat lah. Jadi kat situ bila dia nak hantar ke destinasi dia, kita tahan lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Wisma Kastam Air Keruh Melaka. Beliau berkata pihaknya percaya rokok dan arak diseludup dari negara jiran menerusi laluan air di pantai timur sebelum diedarkan ke kawasan selatan negara untuk pasaran pekerja warga asing. Menurutnya, antara modus operandi lain dikesan pihaknya termasuk penyeludup mengikrarkan barang diimport dengan nama barangan lain serta menggunakan premis tidak bernombor serta usang untuk menjalankan operasi pemrosesan dan pembotolan minuman keras. Jelasnya 7 kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 135-1-A, Seksyen 135-1-D dan Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. 34 notis sama dikeluarkan terhadap pemandu dan pemilik kenderaan barangan atas pelbagai kesalahan dan ia hasil pemeriksaan ke atas 120 kenderaan menerusi Operasi Kenderaan Perkhidmatan Barangan. Menurut Pengarah JPJ Negeri Ahmad Shah Hashim, operasi dilaksana bahagian penguatkuasa JPJ Kedah di beberapa lokasi sekitar Baling. Beliau menegaskan penguatkuasaan berterusan terhadap kenderaan perdagangan akan diteruskan. Ia sebagai usaha kurangkan risiko kemalangan terutama yang disebabkan aspek teknikal kenderaan terbabit. Kawasan Beluka seluas 8 hektar di Jalan Sebana Kota Tinggi Johor terbakar. Komander Operasi Penolong Penguasa Bomba Khairul Sufian Dahari berkata setakat ini bomba berjaya memadamkan sebanyak 50% kawasan yang terjejas. Tambahnya, kerja-kerja kawalan akan diperluas kedua sektor menggunakan pam angkut, sumber air berhampiran dan water tanker. Sementara itu, Laksmana Pertama Maritim, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Johor, Nurul Hizam Zakaria memaklumkan pihaknya telah menggerakkan sebuah pesawat bagi membantu memadamkan kebakaran. 18 operasi menggunakan teknik water bombing menerusi pesawat itu juga berjaya dilaksanakan setakat ini. Operasi memadam kebakaran bersambung esok.
Program Semarak Transformasi Siswa Madani Selangor dilancarkan hari ini melibatkan seramai 1,500 orang mahasiswa Universiti Islam Selangor UIS dan ia usaha mendekati dan menyantuni kumpulan mahasiswa menerusi program berkonsepkan patriotisme. Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Komuniti di Jabatan Perdana Menteri Datuk Ismail Yusof berkata, mahasiswa harus memahami dengan jelas segala usaha kerajaan memajukan negara secara kolektif. Untuk memastikan warga Malaysia ini komuniti di semua peringkat menjadi komuniti yang berilmu. Kekong bertanggungjawab jawab juga untuk memastikan warga komuniti Malaysia ialah warga yang cerdik digital. Sementara itu, Duta Komuniti Madani Peringkat Negeri Selangor turut dilancarkan sebagai mendepani ancaman berita palsu. Hukum sah atau tidak sesebuah perkahwinan itu hanya dapat ditentukan oleh pihak berkuasa di negeri-negeri yang telah dilantik Sultan atau Raja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Naim Mokhtar berkata, masyarakat perlu memahami kaedah perkahwinan yang terdapat di negeri-negeri termasuk Perlis. Yang detail hukum, insya-Allah kita tengok macam mana Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Itu pun setakat di Wilayah Persekutuan. Kena ingat perkahwinan tu di Perlis. Jadi maknanya yang berautoriti yang nak menentukan sama ada perkahwinan tadi susah ataupun tidak ialah badan yang berautoriti di negeri Perlis tersebutlah. Maknanya sesiapa yang tak diberikan tauliah wali hakim, dia tidak ada kuasa untuk menikahkan mana-mana pihak. Jadi saya percayalah Mufti negeri Perlis sudah tentu, kalau tidak takkan dia nak pergi nikahkan orang, kan? Maknanya dia telah mendapat tauliah yang disebut sebagai tauliah wali hakim untuk menikahkan mana-mana pasangan yang tidak ada wali. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Apresiasi Anugerah Hikmat Cemerlang Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim di Putrajaya. Pada majlis tersebut, seramai 21 orang petugas Yadim termasuk golongan da'i di lapangan turut menerima Anugerah Hikmat Cemerlang bagi menghargai tugas mereka. Menurut Datuk Naim lagi, masyarakat perlu faham tentang keperluan hukum dan peraturan-peraturan yang terkandung dalam sesebuah perkahwinan Islam. Ia susulan kenyataan dimuat naik pengguna di laman sosial mengenai perkahwinan dua selebriti tempoh hari. Malaysia mengedar sejumlah 34,500 naskah Al-Quran berserta terjemahan dalam pelbagai bahasa ke 5 buah negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, negara itu terdiri daripada Kemboja, Australia, Kanada, Amerika Syarikat serta Ireland. 300 naskah Al-Quran yang sekarang dalam perjalanan ke Ireland. InsyaAllah by the time TYT kita sampai di Ireland nanti Quran tu akan sampai di sana. Kita harapkan akan jadi sumber rujukan, khususnya Al-Quran tadilah, akan jadi sumber rujukan kepada masyarakat bukan Islam di Ireland, dengan harapan mereka ini akan lebih memahami agama Islam ini. Sebab kadang-kadang media barat khususnya banyak info distorted berkaitan tentang Islam. Jadi apabila Quran ini nanti dibaca dan diagihkan kepada penduduk bukan Islam nanti, mereka ni akan mengetahui tentang Islam itu sendiri. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyerahkan naskah Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggeris kepada Duta Malaysia ke Ireland. Ujarnya sumbangan itu bagi meningkatkan penghayatan kepada Al-Quran selain dapat memertabatkan Islam dan memperkasakan ummah. Beliau turut membuka peluang kepada duta-duta besar Malaysia di luar negara untuk menjalinkan kerjasama dalam mengedarkan sejuta naskah Al-Quran serta mempromosikan buku-buku terbitan JAKIM di peringkat dunia.
Bagi mempertingkat kecemerlangan penyampaian perkhidmatan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS, kaedah penyimpanan data diperluas melalui perjanjian MAINS Cloud. Pengerusi MAINS, Datuk Seri Dr. Abdul Aziz Sheikh Abdul Kadir berkata usaha tersebut mampu memperkuat sistem dan peranan mereka dalam menjaga kebajikan golongan asnaf di samping dapat menampung keperluan sistem digital jabatan itu. Menerusi kerjasama dengan TM1, 3 teras dibangunkan menerusi MAINS Cloud iaitu penciptaan ekosistem inovasi data, pembangunan teknologi serta perkongsian pandangan mengenai digital tinggi. Artificial intelligence, jadi kita memang bergerak ke arah itu. Jadi perkhidmatan kita dapat kita maklumkan dan kita nanti juga bergerak melalui cashless lah. Kalau macam kita bantu asnaf tu, kadang sekarang ni kita boleh pembekal-pembekal makanan tu dia boleh buat cashless punya. Jadi ini semua akan membantu memberi lebih efisiensi lah kepada MAINS. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis menandatangani perjanjian MAINS Cloud di Port Dickson. Usaha itu selaras dengan matlamat MAINS bagi memantapkan sistem teknologi melibatkan urusan kutipan dan agihan zakat, wakaf dan pengurusan harta orang Islam di Negeri Sembilan seiring dengan kemajuan teknologi. Tular di TikTok, perarakan jalanan mengibarkan bendera Cina. Ada yang mengaitkannya dengan parti politik. Tak kurang, ada yang cuba menyentuh isu 3R. Semakan pasukan biar betul mendapati ia tiada kaitan dengan mana-mana parti politik atau perjuangan kaum. Sebaliknya, perarakan berlangsung pada Pesta Kebudayaan Guangdong Antarabangsa Negeri Sembilan. Menurut Polis Remban, perbuatan kibar bendera Cina itu tidak melibatkan rakyat negara ini. Pesta kebudayaan itu juga mendapat kebenaran pihak berkuasa tempatan. Tiada laporan mengenai salah laku penganjur diterima pihak berkuasa. Orang ramai diingatkan tidak menyebar maklumat palsu, terutama berkaitan isu 3R. Penyebaran maklumat sedemikian merupakan kesalahan. Ingat, jangan mudah percaya maklumat yang anda terima di internet. Menyebarkan maklumat palsu atau fitnah juga merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Pelbagai program dan inisiatif dirancang untuk kanak-kanak yang mengalami gangguan disleksia terutama di luar bandar. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Nancy Shukri berkata antara yang akan dilaksanakan program kesedaran dan mengenal pasti simptom awal disleksia. Nak sarankan kepada ibu bapa, keluarga yang mempunyai anak-anak disleksik ni, mungkin dia tidak tahu itu adalah disleksia, tetapi kita dapat melihat kelainan dia daripada kanak-kanak yang normal, maka perlulah mendapat nasihat, konsultasi, paling-paling pun pergi berjumpa dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat di mana kita ada bahagian-bahagian tertentu yang menangani program-program seperti inilah. Datuk Seri Nancy melancarkan Bulan Kesedaran Disleksia di Ibu Negara. Jabatan Kebajikan Masyarakat merekodkan 258,445 orang berdaftar di bawah kategori kurang upaya pembelajaran sehingga September. Daripada jumlah itu, 20,127 orang berdaftar di bawah subkategori masalah pembelajaran spesifik dengan ciri utama ialah disleksia. Malaysia United Kingdom komited jalin kerjasama sains global bagi memacu teknologi kecerdasan buatan AI sekaligus mengukuhkan profil penyelidikan antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilul Yusof berkata, inovasi teknologi berkenaan perlu seimbang dengan etika agar memanfaatkannya dinikmati oleh seluruh negara. Ethical concerns surrounding AI have gained global prominence, and in Malaysia, the government's consideration of regulatory framework for AI
is a crucial step forward toward the ethical use of this technology. Similarly, the UK's focus on AI ethics, research and initiatives such as the Responsible AI Auditing Framework exemplifies these efforts to ensure that AI technologies adhere to ethical standards and respect societal values. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan persidangan AI United Kingdom dan Malaysia 2023 di Ibu Negara. Persidangan 2 hari itu menghimpunkan pakar, penyelidik dan peminat dari kedua-dua negara berbincang kemajuan, trend dan kejayaan terkini dalam bidang AI. Inisiatif Nombor Pengenalan Cukai TIN dan e-invoice diperkenal untuk mengatasi ketirisan hasil dan kurangkan saiz ekonomi bayangan dalam negara. Timbalan Menteri Keuangan 1, Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata, dua kaedah itu diwujudkan bagi menggantikan cukai barang dan perkhidmatan GST. Jadi bagaimana cara untuk kita mengurangkan shadow ekonomi dengan kaedah tanpa GST? Caranya ialah dengan pengumuman dalam bajet yang diumum oleh Perdana Menteri, iaitu pelaksanaan e-invoice, Tax Identification Number TIN. Apabila rakyat yang mencapai umur 18 tahun secara automatik, dia dah dapat nombor lembaga hasil dan ia bermula pada 1 Januari 2022 dan ia adalah satu perkara yang penting dalam kita mengurangkan apa yang dipanggil sebagai shadow economy. E-invoice akan diperkenal secara berperingkat mulai tahun depan berdasarkan nilai ambangan jualan perniagaan. Mekanisme itu bertujuan meningkatkan kecekapan pentadbiran dan pematuhan cukai negara. Dari tahun 2000 hingga 2009, saiz ekonomi bayangan dianggarkan pada 30.2% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Angka itu kemudian susut kepada 21.2% bagi tempoh 2010 hingga 2019, antara lain didorong pelaksanaan GST. Pengeluar panel solar terbesar China LONGi Green Energy Technology melabur 1.8 bilion ringgit bagi membina 3 kilang pengeluaran produk fotovoltaik di serendah Selangor. Malaysia dipilih sebagai destinasi pelaburan berikutan dasar tenaga boleh diperbarui yang sejajar matlamat syarikat. Pelaburan itu akan turut memperkukuh kedudukan negara dalam aspek tenaga bersih dan mampan di peringkat global di samping membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. For the current phase 1 is actually we will provide around 800 plus employments, and then because the phase 2 just now just kick off, we're going to get the factory ready by end of March next year. There is 2 additional factory like this for phase 2. So after the completion of all the 3 factories, actually we will hire out to 2,200 plus employee. Pembinaan 3 kilang di kawasan seluas 56 hektar dijangka siap menjelang Mac 2024. Peresmian kilang modul LONGi disempurnakan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Bahria Muhammad Tamil. Universiti Multimedia MMU bekerjasama dengan ZTE Corporation bagi mewujudkan hub kejuruteraan dalam usaha melahirkan bakat dalam teknologi 5G. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital KKD Tioni Chin, kolaborasi ini boleh dicontohi syarikat teknologi lain terutamanya dalam bidang telekomunikasi dan keselamatan cyber. And also CEO. Menurut beliau, menerusi kerjasama ini, pembangunan bakat dapat dilahirkan melalui biasiswa pendidikan, projek penyelidikan, latihan amali dan peluang pekerjaan yang berkaitan.
Memang coverage untuk 5G di Malaysia untuk kawasan yang berpenduduk kami sudah sampai 70%. Jadi selain daripada individual user, setakat ini adalah lebih kurang 7.4%. Tetapi kita perlu lebih banyak talent untuk build out 5G use case untuk B2B, sepertilah untuk bisnes dan juga lah untuk industri. Dia berkata demikian kepada media selepas merasmikan Hub Kejuruteraan Komunikasi MMU Next Gen di Cyberjaya. Hub itu juga antara lain meningkatkan kemahiran profesional pelajar, menjana projek penyelidikan dan pembangunan berkualiti tinggi dan menggalakkan penyertaan industri yang lebih besar. Belanjawan yang diumumkan baru-baru ini memperuntukkan lebih RM2.84 bilion kepada KKD khusus bagi meningkatkan inisiatif ketersambungan digital, ekonomi digital, keselamatan cyber, pemasaran maklumat kenegaraan serta menyokong perkembangan bakat dan projek kreatif tempatan. Peruntukan Belanjawan 2024 membabitkan sektor bas henti-henti dilihat mampu memperbaiki mutu perkhidmatan bas tersebut di Kelantan. Pengerusi Eksekutif Konsortium E-Mutiara, Cik Ibrahim Cik Ismail berkata ia termasuk beralih kepada bas elektrik yang lebih mesra alam. Semenjak kami beroperasi pada Februari 2022 hingga September 2023 ada penambahan ataupun peningkatan penumpang dari semasa ke semasa. Sehingga kini kami telah membawa lebih daripada 500,000 penumpang. Ini menunjukkan perkhidmatan ini amat perlu kepada penduduk-penduduk di luar bandar terutamanya. Molek terbaiklah untuk penumpang-penumpang mana tak ada kereta daripada kapur-kapur berkampungnya lah. Sangat memudahkan. Kalau dah ada perkara macam ni sangat memudahkan lah. Dari segi orang tua, pelajar apa semua. Banyak muat yang boleh didapati rakyat Kelantan ni. Kerana naik bas ni dia tak murah. Kalau kereta tu ramai kan dia tak murah pada kereta semula lalu ada boleh pergi belakang. Menerusi Belanjawan 2024, peruntukan RM96 juta dana sokongan bas henti-henti disediakan bagi membantu menampung kos operasi harian pengendali bas. RM150 juta turut diperuntukkan bagi meneruskan program transformasi bas henti-henti termasuk memperluas manfaatnya ke 3 lokasi baharu. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menyambut baik insentif buat peminjam dalam pembentangan Belanjawan 2024. Menurut Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid, ia menunjukkan komitmen kerajaan menyokong usaha PTPTN memastikan kebajikan peminjam diutamakan selain kelestarian dana PTPTN untuk pembiayaan kepada generasi akan datang. Pemberian insentif diskaun bayaran balik bermula 14 Oktober hingga 31 Mac 2024 meliputi 3 kategori, antaranya diskaun 10% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Selain itu, diskaun 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran dan juga diskaun 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual. Info lanjut boleh layari www.ptptn.gov.my palang bayaran balik. Pihak Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda Negeri Sembilan memperuntukkan RM4.18 juta bagi memperkasa program peningkatan produktiviti getah GPPG peringkat Negeri Sembilan. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Risda Ahmad Zainal Abdullah, program tersebut bertujuan menggalakkan peningkatan produktiviti getah dalam kalangan pekebun kecil terutama yang masih memiliki kebun getah tidak bertoreh. Kita sediakan tadi telah sampaikan mock check 4.18 juta bagi program getah matang. Jadi program ini ada terdiri yang pertamanya PPG kita sebut. Program peningkatan produktiviti getah. PPG ini khusus untuk yang habis bantuan. Dia baru nak mula toreh.
Jadi kita bekalkan dia spray, mangkuk dan sebagainya, pisau toreh dan baja untuk mereh. Lepas tu skim insentif produktiviti getah SIPG 2.1 juta. Ini ada getah-getah yang dah bertoreh lah. Kita nak pulihkan balik, kita bekal baja dan racun juga untuk mereka teruskan penurehannya. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Program Peningkatan Produktiviti Getah dan Konvensyen GAP Matang di Kuala Pilah. Ia juga dilaksanakan bagi menggalakkan pekebun-pekebun kecil untuk mengusahakan kebun getah yang tidak bertoreh bagi meningkatkan penghasilan getah dalam negara. Sementara itu, Esko Kanan Kerajaan Negeri Sembilan Datuk Seri Jalaluddin Alias menyeru pekebun-pekebun kecil getah untuk terus mengusahakan tanaman getah kerana ia mampu menjadi pendapatan tetap dalam jangka masa panjang. Getah adalah merupakan pendapatan jangka masa panjang secara berterusan. Mereka boleh mendapatkan pendapatan seharian, mingguan, malah bulanan. Jika mereka usahakan sendiri, pendapatan mereka jauh lebih baik berbanding dengan pendapatan mereka jika mereka mengusahakan kebun durian, yang mana kebun durian maksimumnya 3 kali setahun. Keputusan sama ada sukan squash akan dimasukkan dalam program Road to Gold RTG akan diumumkan hujung bulan ini. Jelas Menteri Belia dan Sukan Hanayo, perkara berkenaan memerlukan persetujuan bersama ahli jawatankuasa RTG. Tapi yang ini mesti ditentukan oleh jawatankuasa Road to Gold kerana dipengerusikan bersama. Bukan saja saya, Tan Sri Noza dan ada atlet-atlet Datuk Niko David juga sendiri dalam jawatankuasa tersebut, dan jawatankuasa Road to Gold akan bermesyuarat akhir bulan ini. Hana ditemui pada sidang media perkhidmatan klinik kesihatan atlet wanita di Institut Sukan Negara ISN. Squash antara 5 sukan baharu yang akan dipertandingkan pada Tamasya Olimpik Los Angeles 2028 hasil keputusan Lembaga Eksekutif Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC. Prestasi semasa atlet sukan itu juga cemerlang dengan meraih 3 pingat emas pada Sukan Asia baru-baru ini. Menjelang kejuaraan MotoGP di Litar Antarabangsa Sepang SIC, seramai 600 anggota polis akan ditugaskan mengawal selia keselamatan sepanjang 3 hari perlumbaan bermula 10 November depan, dan dianggarkan seramai 100,000 pengunjung akan memeriahkan saingan. Menurut Ketua Polis Daerah KLIA, ACP Imran Abdul Rahman, tiada insiden besar pernah berlaku sepanjang 24 tahun penganjuran perlumbaan bertaraf dunia itu. Setakat ni kita tengok penonton memang bagus. Dan tidak ada masalah-masalah yang besar lah, kan? Dan saya percaya tahun ni pun insya-Allah dengan kerjasama tuan-tuan, pengunjung semua, kan, kalau ikut arahan dari kami, insya-Allah kemeriahan MotoGP ni akan berterusan lah. Pada masa sama, beliau menasihatkan pengunjung yang memandu sendiri ke SIC supaya meletakkan kenderaan di tempat yang disediakan. Tiada bayaran parkir dikenakan sepanjang 3 hari perlumbaan. Baik, berita tengah malam akhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.